Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dapatlah kita pada malam ini kita sambunglah pengajian kitab Tatbiq Sarfi kita. Ustaz pun banyak minggu dah Ustaz tak sempat nak bersama. Tapi Alhamdulillah hari itu Ustaz Fauzi berkesempatan lah hari itu untuk ganti Ustaz. Sebab tujuan kita sebenarnya kita nak supaya kita kalau boleh lah, kita sekarang ni dah berada di muka surat 66 insyaAllah malam ni. Jadi kita nak kalau boleh kita khatamlah buku ni insyaAllah. Kita teruskan pengajian kita walaupun sedikit dan kita boleh khatamlah insyaAllah kalau kita istiqamah. Jadi atas sebab itu apabila Ustaz ataupun saya tak sempat lah, ada kekangan-kekangan, halangan-halangan lain ke yang menyebabkan saya tak boleh buat kelas, insyaAllah Ustaz Fauzi akan bantulah untuk tolong baca, urai dan syarah lah kepada pelajar-pelajar kita lah insyaAllah. Okey. Jadi malam ni kalau kita tengok, kita dah pun berada di halaqah yang ke-31, masya-Allah. 31 dan 31 maknanya 31 kali dah dia, 31 minggu. Dah banyak bulan dah tu dah. Alhamdulillah lah. Okey, baik. Malam ni kita nak belajar apa? Okay. Malam ni kita berada di muka surat 66. 66. InsyaAllah. Minggu ni hari ni berapa hari bulan? Hari ni 10, hari bulan 10. InsyaAllah 10 hari bulan 10. Minggu depan kalau di Uniza lah. Di New Zealand yang saya tak pasti. Kalau di Uniza, insyaAllah minggu depan akan bermula semester baru. Semester 1 sesi 2021-2022, minggu pertama, minggu depan. Okay, Alhamdulillah, universiti dah pun boleh dibuka, walaupun yang akan datang ke universiti itu tak ramai lah, tidak penuh, tapi akan adalah pelajar yang dibenarkan datang atas keperluan dan sebagainya lah. InsyaAllah di Uniza pada 15 hari bulan ni insyaAllah dah mula dah kemasukan pelajar lah ke ketiga-tiga kampus kita. Dan insyaAllah nanti ramailah pelajar. Kelas pun ada, tapi masih lagi ada sebahagian tu pelajar yang tidak masuk tu kelas akan berjalan online dah. Tapi untuk pelajar yang masuk tu kelas akan belajar ataupun berjalan secara hybrid. Ada yang online dan ada juga yang face to face lah, mengikut SOP lah kan. Okay. Alhamdulillah. Saya teringat ada subjek ni untuk sem depan ni, kalau pelajar BAS lah, pelajar BAS, subjek Tatbiq Sarfi ke Hamalawi yang diajar. Okey. Saya tak ingat, tapi kalau Ustaz akan mengajar subjek balaghah lah. Balaghah. Okay, kalau itu mengajar dah sebelum ni lah, sama-sama lah. Okay. Baik, apa? Okay. Malam ni kita nak belajar apa? Malam ni kita nak tengok tajuk Al-Masadir. Okay, tajuk malam ni bila Ustaz tengok ni, dia mudah je insyaAllah. Dia mudah sahaja. Maksud Ustaznya dia tidak complicated lah.
Okey. Cumanya dia banyak dia perkataan. Dia ada banyak perkataan yang kita akan tengok makna malam ni dah. Okey, ada sebahagian tu Ustaz dah dapat ada makna dia, tapi ada sebahagian tu yang Ustaz tak dapat lagi. Tak apa, nanti masa mengajar nanti kita sama-sama tengok makna dia dekat ni lah, laman web Al-Ma'ani ya. Al-Ma'ani kita sama-sama tengok insya-Allah. Okey, kita sama-sama cari kan. Okey. Kenapa hari ni Ustaz kata apa ni dia banyak perkataan, sebab hari ni kita akan belajar tentang al-masadir, masdar. Dan dia akan bagi contoh fa'il dan masdar, fa'il dengan masdar. Dan dia ada banyak kategori. Dari itulah perkataan tu banyak. Ada sebahagian perkataan tu kita dah biasa dah. Dan ada sebahagian perkataan tu kita kena buka kamus. Dan Ustaz pun ada sebahagian tu Ustaz tak sempat nak tengok. Tapi tak apalah, nanti kita akan tengok insya-Allah. Dengan merujuk kepada kamus lah, dan pelajar-pelajar semua boleh buat catatan nantilah. Okay. Baik, kita tengok dulu, kita tengok satu-satu. Baik, barakallahu fiik Dr. Alauddin wa Dr. Sayyid Salim, masya-Allah. Barakallah, nafa'allahu bikum aidan, wa fatahallahu lana wa lakum. Baik. Syukran Prof. Naam. Dr. Abdul Ar-Rajihi berkata, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. اختلف القدماء حول المصدر والفعل أيهما أصل وأيهما فرع فذهب البصريون إلى أن المصدر أصل للفعل وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل للمصدر واختلافات المدرستين تتخذ هنا أشكالا غير لغوية ومن ثم فلا أهمية لها في الدرس اللغوي بعامة وفي الدرس التطبيقي على وجه الخصوص. baik. اختلف القدماء حول المصدر والفعل. Al-Qudama. Al-Qudama ni maknanya ulama-ulama bahasa, ulama-ulama nahwu, ulama-ulama saraf pada zaman dulu dah. Pada zaman itu, pada zaman dulu. Ulama-ulama terkemudian, bukan terkemudian, kata kemudian ni apa ni, yang mari kemudian dia, ulama-ulama dahulu, mula-mula dulu. Okey, Al-Qudama. Okey, dia mereka berkhilaf lah, ada khilaf tentang masdar dengan fi'il. Okey, apa isu dia? Ayyuhuma, okey, mana satukah di antara kedua-dua tu, al-masdar dengan al-fi'lu tu asal, wa ayyuhuma far. Kalau mudah kita nak kata hak mana mak, hak mana anak lah. Okey, ataupun apa ni, ayam dulu ke telur dulu. Kalau tak tanya soalan tu, ayam dulu ke telur dulu, kena jawab mana? Dia mesti ayam dulu dah. Sebab kalau telur dulu, siapa nak ram telur tu kan? Nak urai telur tu kan? Jadi dia mesti ayam dulu baru telur. Sebab ayam tu lah yang akan ram dia tu dah. Ram ke betul kan? Bahasa standard. Pada bahasa Kelantan tu urai lah. Urai. Lepas tu dia pun menetah lah kan? Jadi saya logiknya kita kata ayam dulu dah. Okey, tapi Allah boleh buat belaka, kita tak tahu. Okey. Baik, so sekarang ni hak mana mak, hak mana anak, hak mana asal, hak mana far. Hak mana hak yang dia hak asal, dan daripada dia dah keluar pecahan dia, far dia. Okey. Ni khilaf ni kalau kita memanglah, kalau kita belajar memang benda ni maklum lah. Maklum, memang semua orang tahu memang khilaf ni kan. Okey, cuma sini Dr. Abdul Ar-Rajihi dia memulakan dengan poin ini dulu. Dari sebab tu di perenggan tu bahagian akhir. Kita apa, kita baca dulu. Dia kata fadhahabal basriyun ila annal masdara aslun lil fi'li. Dan ulama Basrah, ni pun tak payah hurai panjang sebenarnya, kita semua tahu. Kalau sebut al-Basriyun ni siapa dia. Ingat tak Ingat tak siapa dia? Kalau kita belajar tarikh tarikh Nash'atin Nahwi dah, memang kita akan belajar lah pasal mereka ni. Okay. Tapi tak apa, nanti saya akan sebut sedikit maklumat, bukan apa
actually saya sendiri pun benda-benda gini pun, sebab dia melibatkan ulama kan, sejarah-sejarah ulama kan, dan saya pun minat, minat betul. Uh, saya ingat saya pernah mengajar tarikh Nash'atin Nahwi. Kalau bas kita sekarang ni, Dr. Alauddin lah yang banyak mengajar rasanya. Saya pernah lah mengajar dulu sekali ataupun 2 kali pada peringkat awal dulu. Memang saya suka sebab dia cerita sejarah kan, sejarah. Saya ni suka sejarah, suka cerita-cerita ulama. Cerita-cerita sejarah. Menarik lah, menarik. Ada banyak kita kata apa, message yang bila kita baca tu, perkara-perkara yang kita boleh ambil lah di sebalik kisah hidup mereka. Walaupun mereka tu hidup zaman dulu, Al-Qudama, banding dengan kita ni, Masya Allah lah, kita ni moden sangat lah. Tapi nilai-nilai kemanusiaan, budaya-budaya orang Arab dan sebagainya di sebalik kehidupan mereka yang kita baca tu, memang kita boleh ambil iktibar lah. Okay. Dalam subjek apa ni, tarikh Nash'atin Nahwi tu, kita belajar tahu siapa dia mereka dan sebagainya. Saya akan sebut sikit mana untuk recall lah, review balik lah kepada pelajar-pelajar kita lah yang ada malam ni, terutamanya pelajar-pelajar PAS kita kalau ada. Okey. Ulama-ulama di Basrah dia mengatakan yang masdar itu adalah asal kepada fi'il. Maknanya bila kita buka kamus kan sekarang ni kan, kita buka kamus, dia akan sebut fi'il dulu kan bila kita buka kamus. Fi'il madhi, fi'il mudhari', lepas tu masdar kan. Yang tu yang berada ataupun disusun di dalam kamus. Tetapi dari segi perbincangan, hak mana dulu? Masdar dulu ke, fi'il dulu ke? Waktu kan ada khilaf sini. Jadi ulama Basrah mengatakan masdar tu asal. Daripada masdar tu dia keluar fi'il. Jadi kalau kita kata, kita ambil satu contoh. Zahaba yadhhabu zahaban. Zahaba yadhhabu zahaban. Daraba yadribu darban. Okey. Zahaban, zahaba yadhhabu zahaban. Tu zahab. Az-zahab, zahab tu, masdar tu, itulah dia apa ni, yang asal. So daripada dia keluar zahaba. Boleh keluar zahaba. Okey. Wa zahabal kufiyun, dan berpendapat pula golongan ulama nahwu dari Kufah, al-kufiyun, berpandangan okey, bahawa fi'il tu adalah asal kepada masdar. Fi'il tu asal kepada masdar. Maknanya dalam kamus tu, bila nanti kita buka kamus tu, zahaba yadhhabu zahaban, tu zahaba tu, zahaba yadhhabu zahaban, zahaba tu adalah asal dia lah tu. Kemudian daripada dia pecah, yadhhabu pecah apa ni, zahaban, dan juga mushtaqat yang lain lah. Simple je dia punya apa ni, dia punya khilaf tu daripada segi itulah asal dengan far' tu cumanya daripada segi illah dia. Illah itu saya pun tak ingat dah nak cerita detail lah pasal illah dia, tapi kita boleh tengok dalam kitab Ibnul Ambari ke, yang khilaf di antara apa ni, Basriyin dengan Kufiyin. Kalau saya tak silap lah nama ulama tu, kitab tu adalah saya ada beli kitab tu masa belajar dulu lah, tapi lama dah tak buka, tak ingat nama penyusun. Kalau tak silap Ibnul Ambari ke. Boleh Google dan boleh download kitab tu pun ada dekat Google. Okey. Baik. Dan di sana ada sebenarnya dia bukan dua ni saja pandangannya. Ada juga pandangan ketiga yang dia kata gini, dia kata, tapi saya tak ingat dah dia nisbah kepada siapa. Mungkin dalam kalangan Kufiyin juga. Mungkin saya tak ingat. Saya pernah belajar dulu. Yang saya ingatnya pandangan tu dia kata ada pandangan yang mengatakan betul apa ni, masdar tu adalah asal kepada fi'il. Dan fi'il tu pula adalah asal kepada mushtaqat yang lain. Soalan maknanya masdar besar sekali tu, daripada masdar keluar fi'il, daripada fi'il tu keluarnya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, mushtaqat yang lain lah. Itu pandangan yang ketiga. Okey, ala kulli hal benda ni adalah pandangan yang dibahaskan dalam kitab-kitab Turat. Okey. Baik, sebelum kita baca hak yang dua baris belakang tu, dua baris tu dah, yang Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut tu. Okey, saya nak sebut sikit lah pasal Al-Basriyun tu tadi dengan Al-Kufiyun dah. Okey, kalau saya nak tanya soalan pertama saya sekarang ni, boleh bayang tak kalau saya kata di mana Basrah dan di mana Kufah sekarang ni?
Boleh bayang tak? Duduk mana Basrah dengan duduk mana Kufah? Kita tahu dia duduk di Iraq, tapi kita boleh bayang tak dalam peta tu. Kenapa kita tengok peta negara Iraq? Baghdad duduk kat mana? Baghdad kita tahulah. Iraq ni kalau sebut Iraq, Masya Allah lah, kalau orang-orang bayar saya ni, ustaz-ustaz kita, Masya Allah, ada kita kata tokoh di Iraq dulu. Yang memang masyhur lah. Saya rasa pelajar-pelajar pun, kalau saya sebut nama dia pun tahu, dia meninggal dah. Tuwuffiya rahimahullah. Siapa dia? Saddam Hussein. Saddam Hussein. Di Iraq. Okay. Masya Allah, dulu memang ramai pelajar-pelajar kita yang pergi belajar di Iraq. Bahkan even dulu saya ingat masa saya sekolah dulu pun, ada ustaz saya yang balik daripada Iraq, belajar di Iraq. Masa saya di sekolah menengah di Ma'had tu, ada ustaz yang balik daripada Iraq. Kalau di Kelantan contohnya, okay. Kalau sebut apa ni, Ustaz Mak Daud Iraqi, ada dia balik daripada Iraq. Saya ingat dulu ada ustaz saya dulu dekat Ma'had, Ustaz Ia rahimahullah. Dia belajar di Baghdad. Baghdad, Masya Allah. Ramailah dulu, ramai dulu ustaz-ustaz kita. Bukan saja di Ma'had lah, di negeri-negeri lain pun saya yakin ramai. Dulu yang dia balik daripada Iraq. Masa tu zaman siapa tu? Masa tu zaman Saddam Hussein lah. Okay. Tapi sekarang ni tak dah. Sekarang ni kalau kita tengok kepada, kita kata waqi' lah, ataupun hadir al-alam al-islami sekarang ni, situasi keadaan orang Islam sekarang ni di sana, kita tengok mazhab kita lah, kita kan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tengok Iraq tu memang telah dikuasai oleh mazhab Syiah lah. Dia mazhab Syiah. Dulu kita tidak nafikan yang di Iraq tu dia ada banyak tempat-tempat suci Syiah kan. Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dulu memang dia kerajaan dia, Putrajaya dia lah kita kata dah. Putrajaya dia tu memang dia duduk di Basrah. Dia duduk di apa? Di Kufah. Duduk di Kufah. Dia di Iraq kan. Dan kita tahulah puak-puak yang kita kata maknanya mentakdiskan, kita kata apa, nak kata istilah dia yang puak Syiah lah kita kata dah, yang mengutamakan Ahlul Bait ni, kita kata yang menyokong dan sebagainya, tu adalah duduk di Iraq lah. Sebab tu di sana ada tempat-tempat suci mereka seperti apa, Karbala, Najaf dan sebagainya kan. Okay. Jadi dulu pada masa pemerintahan Saddam Hussein ni terkenalah dengan satu pemerintahan yang kita kata dia tu kerah lah. Kerah maknanya kalau orang Syiah dikata zalim lah. Zalim lah. Dia kerah, dia jaga negara dia. Dia menyebabkan orang Syiah tu, dia walaupun Ahli Sunnah tu mungkin dia minoriti di Iraq pada masa tu, tapi dia memegang kerajaan dan dia boleh kawal. Jadi orang-orang Syiah tu macam dia tidak beranilah nak lawannya. Tetapi akhirnya last kali kita tahu semua yang akhirnya dengan bantuan Amerika dan sebagainya lah kan, kita tahu cerita tu. Akhirnya Saddam Hussein dijatuhkan, digulingkan, bahkan dibunuh. Selepas tu memang orang Syiah dah menguasai Iraq, dan sekarang ini memang meluah lah. Iraq Masya Allah aman sekarang kita kata. Okay, dia dah membangun dah. Tapi cumanya kita kata dari sudut kita kata tadilah yang pertembungan di antara Sunni dengan Syiah tu, sekarang ni orang Syiah tu dah menguasai lah. Okey. Itu Basrah sekarang dah. Tak apalah, tu just Ustaz nak sebut je. Cumanya kalau orang tanya, okey, dah duduk mana Baghdad, duduk mana Basrah, duduk mana Kufah? Okey, kalau kita tengok pada peta lah, mudah je, kita boleh buka je. Okey. Ustaz nak buat gini lah, Ustaz nak buat supaya kita mudah nampak kan. Boleh bayang boleh bayang. Kita ambil peta Malaysia ni separuh. Kita ambil peta Malaysia ni separuh untuk mudah nampak. Kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada selatan. Okay, kita ambil daripada selatan, daripada Johor. Johor, selepas Johor tu Selat Melaka. Selat Melaka ke apa? Selat Tebra. Selat Tebra kan. Okey, lepas tu Singapura kan. Singapura. Lepas tu Johor kan. Naik ke atas. Okey, cuba bayangkan peta kita kan. Johor tu kan.
dia naik daripada bawah tu, dia naik, dia membesar gitu kan, sampai ke tengah tu kan. Tengah tu ada apa? Okey, ada Pahang sikit di atas tu, lepas tu ada sebelah ni lah, sebelah pantai barat. Tengok sebelah pantai barat ni, okey, ada Selangor kan, ada Melaka, ada Negeri Sembilan, ada Selangor. Okey. Jadi peta Iraq ni, kalau kita nak tepek lah, dia seolah-olah macam daripada Johor tu, lebih kurang ni nak supaya kita nampak dia punya kedudukan dia tu pun dia sengit lagu tu juga. Dia sengit lagu tu juga. Sengit lagu tu juga lagu mana? Sengit maknanya macam ke peta Malaysia tu, tapi kita ambil daripada hujung Johor tu, Singapura Johor tu, naik ke atas tu sampai dah habis apa ni Selangor. Habis Selangor, lepas tu ambil Pahang sikit lah. Gitu. Separuh lah Malaysia. Itulah dia Iraq, dia punya bentuk dia. Okay. So bila gitu, di mana Basrah. Basrah ni Johor Bahru ni, Johor Bahru tu Basrah. Basrah duduk situ, dia dekat dengan Kuwait. Dia hujung Iraq tu dia Kuwait. Kuwait. Sebab tu dah dulu tahun 1991 dulu kan. Kita tengok sejarah lah kan. Pada waktu berlakunya Perang Teluk 1990-1991. Masa tu Saddam Hussein dia masuk ke Kuwait. Dia serang Kuwait. Ustaz ingat lagi masa tu Ustaz baru je sampai dekat Madinah. Baru sampai dalam beberapa bulan atau sampai setahun, tiba-tiba berlaku Perang Teluk. Bila berlaku Perang Teluk tu, ramai pelajar Malaysia yang kena balik. Balik. Yang kementerian ataupun kita kata kerajaan panggil balik lah. Dan macam kami di Madinah ni, kami diberi cuti untuk balik. Jadi kami dapat cuti, lepas tu kami balik sekejap, lepas tu bila keadaan dah okey dah, kami pergi semula. Jadi nak ceritanya apa ni, Kuwait tu dia duduk di hujung, macam Singapura tu lah. Kuwait tu macam Singapura, Basrah tu di Johor Bahru tu Basrah. Tu Iraq lah. So Saddam Hussein dia menyerang apa ni Kuwait tu. Kemudian berlakulah apa yang berlaku, lepas tu dia keluar balik daripada Kuwait. Lepas tu berlakulah Perang Teluk dan sebagainya, Amerika mari, Saudi apa semua. Tu boleh baca boleh google lah, tengok cerita tu, sejarah tu kan. Okey, tu kedudukan Basrah. Kufah di mana? Kufah ni dia duduk di KL. Di KL. Dekat-dekat atas pada dia Baghdad sikit. So Baghdad dengan Kufah ni di kawasan tu, kawasan KL, kawasan Lembah Kelang tu. Macam gitulah lebih kurang lah. Kalau kita nak nampak. So jauh di antara Basrah dengan Kufah. So di Basrah ni lah bermukimnya ulama Al-Basriyun. Dan di Kufah, di tengah negara Iraq. Basrah duduk di selatan ya. Di tengah negara Iraq itulah adanya Al-Kufiyun. Baik. Al-Basriyun, kalau kita sebut Al-Basriyun, okey. Dia ulama-ulama at-tarajim ni ataupun ulama inilah yang pasal sejarah apa ni biografi ya, ulama-ulama ni bahkan dalam sejarah nahwu sorah dia pecahkan Al-Basriyun dengan Al-Kufiyun ni kepada tabaqat, dia panggil tabaqat ni level-level lah, tengok pada tok guru anak murid. Kadang-kadang ada sebahagian tu umur lebih kurang je. Dan kalau kita tengok pada tarikh mati pun kadang dia lebih kurang je, tak beza jauh sangat, tapi dia tu level dia. Baik, level tok guru. So kalau kita nak tengok pada tabaqat ni, kalau kita buat perbandingan lah. Okey, sepanjang kita duk belajar sejarah nahwu, bahkan kita duk belajar ilmu nahwu, kalau kita nak banding dia antara Basrah dengan Kufah ni, ulama Basrah dengan ulama Kufah ni, kita akan tengok ramai disebut ulama Basrah berbanding dengan ulama Kufah. Bila kita belajar kitab kan, bila kita belajar mungkin kita akan disebut okey ulama tu, ulama ni, cumanya kita tidak tahu ni Basrah ke Kufah. Tidak tahu, cuma kita tahu okey sebut nama ni, sebut nama ulama ni. Tapi bila kita check balik, kita nak tahulah dia ni sekolah mana. Dia ni Basri ke Kufi. Oh, kita akan mendapati yang ramanya yang disebut, yang diistishhadkan kalam dia, yang dinakalkan tu kadang dia banyak daripada banyak hak yang Basrah lah. Boleh kata Basrah ni dia hak legend lah, dia hak besar.
kitab besar. Dia punya apa kita kata, syarat-syarat, kita kata apa ni, dia punya kriteria-kriteria yang ditetapkan, contohnya dalam istishhad nahwu ke, dan dalam benda yang berkait dengan kaedah lah, kadang dia lebih ketat berbanding dengan Kufi. Kufi ni dia linear sikit kan. Ini semua saya rasa pelajar-pelajar kalau yang pernah belajar ingatlah benda ni okey, walaupun tidak secara detail, tapi ingatlah dah early basic. Baik. Kalau saya nak sebutlah, okey, ustaz nak recall balik je. Nak recall balik pasal Al-Basriyun dengan Al-Kufiyun ni. Okey. Baik. Kalau tengok Al-Basriyun ni dengan Al-Kufiyun ni, Al-Basriyun dia ada 7 tabaqat. Ni boleh tulis sambil-sambil. Nak recall ni, okey. Dia ada 7 tabaqat, 7 level. 7 level. Level atas sekali dia ada 4 orang. Okey. 4 orang level atas sekali ni memang dia punya apa ni kita kata, jasa dia lah. Jasa dia tu kira besar lah, sebab dia orang hok permulaan sekali. Pada masa tu ulama di Kufah tak ada lagi. Ulama di Kufah dia mari selepas tu, tabaqah dia yang satu level dengan anak murid kepada 4 orang ni. Siapa dia 4 orang ni? Okey, mula-mula sekali Nasr bin Asim, Ambasah ibn Ma'dan Al-Fil, Abdul Rahman ibn Hurmuz dengan Yahya ibn Ya'mur. Ingat 4 orang ni. 4 orang ni legend lah. Kita kata legend. Level 1, level atas sekali. Sebab ni lah tok guru kepada segala tok guru. Okey. Yang mana nahwu selepas tu berkembang apa semua tu dia mari daripada 4 orang ni, dia punya jasa dia. Nasr bin Asim, Ambasah ibn Ma'dan Al-Fil. Ambasah ibn Ma'dan Al-Fil, nama dia Ambasah ibn Ma'dan Al-Fil. Dalam setengah buku dia sebut Ambasah Al-Fil saja, kalau dia nak ringkaskan. Sebenarnya Al-Fil tu balik kepada gajah kan, Al-Fil. Jadi kenapa dipanggil Ambasah Al-Fil, laqab tu? Sebenarnya laqab Al-Fil tu nisbah kepada ayah dia, Ma'dan tu. Tapi sebab apa? Sebab ayah dia jadi jurulatih kepada gajah milik Al-Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi. Ayah dia Ma'dan tu. Jadi anak ni nama Ambasah. Sebab tu Ambasah ibn Ma'dan Al-Fil. Kadang-kadang tu orang nisbah tu Ambasah Al-Fil. Kalau ayah dia tu nisbah ke dia. Dia bukan jurulatih kuda pun, jurulatih gajah pun. Dia ni ulama nahwu, ayah dia. Kana yurawwid al-filan lil Hajjaj. Dalam kitab. Dalam rujukan sebut kana yurawwid, dilatih filan lil Hajjaj. Okey, itu nama dia Ambasah. Okey. Lepas tu ada Abdul Rahman ibn Hurmuz dengan Yahya ibn Ya'mur. Okey, jasa besar Nasr bin Asim dengan Yahya ibn Ya'mur ni, yang saya yakin yang sekarang ni bila kita baca Quran, saya yakin yang kita baca Quran sekarang ni, pahala tu balik kedua orang ni. Pahala tu balik kepada 2 orang ni dan balik kepada orang hak suruh. Apa jasa 2 orang ni? Kita tengok dalam sejarah, 2 orang ni, Nasr bin Asim dengan Yahya bin Ya'mur ni, inilah 2 orang yang buat inovasi. Inovasi lah kita kira, inovasi pada zaman tu. Kita semua tahu yang Quran pada zaman tu, dia tak ada titik kan? Kalimah Arabiyah, huruf hijaiyah pada masa tu, mana ada titik? Mana ada titik? Abul Aswad Ad-Du'ali, semua tahu dia adalah pencipta nahwu lah. Orang yang mencipta, yang menyusun, kita kata, yang menyusun kitab nahwu lah, dengan perintah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan dia telah buat ada satu inovasi, dia bubuh macam asyaklu, baris. Untuk supaya kita tahu huruf dan juga sebutan tu lah. Okey, itu yang dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk tahu sebutan lah. Okey, dhammah ke, kasrah ke, fathah ke. Tapi bila mari 2 orang ni, Nasr bin Asim dengan Yahya ibn Ya'mur ni, ditambah lagi inovasi dia bubuh titik. Bubuh titik tu, itulah kalau ba dia bubuh 1 titik, ta 2 titik dan sebagainya.
Supaya dengan sebab dia bubuh tu lah sekarang ni yang kita tengok huruf hijaiyah tu dia ada titik. Sebab dia nak beza kan. Ba tu dengan ta tu sama je zaman dulu kan. Dia punya rumah dia tu. So nak beza, okay, ba titik satu bawah, ta titik satu titik dua atas. Ta ada jim ha apa semua kan dia buat. So tu jasa dia. Sebab tu saya percaya yang benda ketika kita baca Quran sekarang ni memudahkan kita baca Quran dan sebagainya. Apa sekarang ni saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensia-siakan pahala tu untuk mereka berdua. Masya Allah, cuba bayanglah orang berapa ramai orang baca Quran daripada dulu sampai sekarang. Siapa yang suruh? Yang suruhnya ialah Al-Hajjaj Ibn Yusuf At-Thaqafi. Orang yang suruh pun tu ada pahala juga tu dah. Ada peranan juga tu. Ni di zaman siapa ni? Di zaman Abdul Malik Ibn Marwan lah. Ni lah benda yang dibawa oleh kerajaan Islam dulu di zaman Abdul Malik bin Marwan. Okey. Tu tawaqah yang pertama. Okey, kalau secara ringkas lah kita nak baca ni ada setengah jam dah Ustaz cerita. Tapi tak apalah. Kadang maklumat ni tu kadang kita susah nak jumpa tempat lain kan. Bila ada munasabah ni Ustaz nak cerita lah. Okey, pernah dengar ada nama Isa ibn Umar dengan Abu Amru ibn Al-Ala. Abu Amru ibn Ala ibn Al-Ala. Pernah dengar tak? Mesti pernah dengar dah. Waktu tabaqah yang kedua, anak murid kepada 4 orang tadi. Okey. Lepas tu di tabaqah ketiga tu barulah mari siapa? Mari orang yang paling suruh sekali lah. Tu guru paling suruh sekali dalam ilmu nahwu iaitu siapa dia? Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Dia level 3. Level 3 dah. Okey. Lepas Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi baru mari siapa? Mari si bawah. So si bawah ni dia level 4. Si bawah tu. Okey. Lepas si bawah marilah anak murid dia Akhfash. Akhfash tu level 5. Lepas tu level 6 tabaqah yang ke-6 Al-Mazini, kalau pernah dengar nama Ar-Rayyashi. Okey. Lepas tu yang ke-7 last sekali adalah Al-Mubarrid. Waktu tu nama tu yang Ustaz sebut apa semua tu memang apa ni ulama-ulama nahwu yang kita selalu biasa dengar kan. Okey. So mereka tu adalah daripada Basrah, ulama Al-Basriyun. Okey, dia ada level-level dia. So ulang balik Al-Khalil level ke berapa? Level ketiga dan si bawah level keempat. Okey. Baik, saya sebutkan tadi yang dia bermula dengan ulama Basrah dulu. Jadi ulama Kufah tu dia lewat satu level. Jadi at-tabaqatul ula di Kufah. Okay. Dia bermula dengan siapa? Dia bermula dengan seorang ulama nama dia Ar-Ru'asi dengan Mu'adz Al-Harra. Ar-Ru'asi dengan Mu'adz Al-Harra. Saya bacanya Al-Harra ke Al-Harra. Saya balik saya lupa. Okey, dua orang ni lah mewakili at-tabaqatul ula untuk Kufah. Okey, yang dia sezaman dengan apa? Yang dia level dia tu kita kata dia level anak murid kepada 4 orang tadi juga. Jadi so dia ni satu level setara tally dengan hak yang Isa ibn Umar dengan Abu Amru ibn Al-Ala, hak dalam level 2 di Basrah. Jadi level 2 di Basrah tu tally dengan level 1 di Kufah. Okey. Lepas tu level 3 di Basrah iaitu Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Dia sama level dengan yang hak nombor 2 di Kufah. Siapa dia? Kisai. Dan Kisai dikira Raisul Kufiyyin, ulama Kufah yang paling sahih sekali lah. Kalau Basrah ni dia ada si bawah, dia di Kufah dia ada Al-Kisai. Lepas tu Al-Kisai ni anak murid dia Al-Farra. Si bawah anak murid dia Al-Akhfash. Al-Akhfash. Sebab tu kalau pelajar-pelajar masih ingatlah pelajar-pelajar bas kalau ustaz cerita debat di antara Kisai dengan dengan Kisai dengan si bawah Kisai dengan si bawah kan, ingatkan debat yang Allah tak ingat semua ayat tu mana yang lebih kuat sengatan dia tu, Aqra ke Zumbur tu, masalah Zumburiyah tu, Faiza huwa hiya ke Faiza huwa iyaha tu, ingat tak tu kan? Aksarul las'atan tak? Tak ingat ayat dia. Boleh google nanti kalau boleh tulis kat komen kan. Okey, lama dah cerita tu. Cumanya hak yang terkesan pada saya lah bagaimana dalam debat tu ialah dia melibatkan juga unsur-unsur politik lah. Unsur-unsur politik kita kata.
Sibawai mari daripada Basrah pergi ke Kufah, dan dia berdebat di kita kata di premis orang Kufah. Dan kita kata pembesar yang mengancurkan perdebatan tu pula adalah orang yang dia muyul, dia condong kepada Kisai, kepada ulama Kufah. Sibawai ulama Basrah, yang tu ulama Kufah, kan? Okey, berdebat. Lepas tu kedua-dua orang ulama ni dia tak ada masalah. Cumanya faktor-faktor lain tu, penganjur dan sebagainya tu, akhirnya memenangkan Al-Kisai. Maka Sibawai dia sedih lah. Lepas tu Sibawai dia tinggalkan Kufah tu, Baghdad, Basrah lah, Baghdad tinggalkan. Akhirnya dia pergi ke satu kawasan dekat nak sampai ke Iran dah. Kemudian dia meninggal. Lepas tu anak murid dia Akhfash. Kan ingat Farrah ni anak murid Kisai. Tapi Akhfash ni dia kata, aku walaupun tu guru aku dikira kalah lah kan dalam perdebatan tu. Walaupun ulama selepas tu bila dia kaji balik, kuatnya adalah pandangan Sibawai kan. Lebih gagah dan lebih kuat lah. Okay. Jadi Akhfash kata, walaupun guru aku kalah, tapi aku tetap akan memperjuangkan ilmu tu guru aku. Maka selepas dia berpisah dengan tu guru dia tu, dia balik semula ke Kufah. Dia pergi jumpa semula dengan Kisai, dengan Farrah, dan dia mengutarakan 100 soalan. 100 soalan dia tanya. Okey. Awal-awal dia mari tu. Dia tanya soalan tu, Farrah tanya, Kisai tanya dia. Mu ni bila tanya soalan, dia tanya, mu ni Sa'id ibn Mas'adah. Nama dia Sa'id ibn Mas'adah. Dia Akhfash ni ada 3 dia. Al-Akhafishah. 3. Al-Akbar. Lepas tu Akhfash Sa'id ibn Mas'adah. Lepas tu Al-Akhfash Al-Asghar. Mula-mula Al-Akhfash Al-Akbar. Lepas tu Akhfash yang anak murid Sibawai ni, kalau Al-Akhfash Al-Akbar tu, tu tok guru pada Sibawai. Yang satu level dengan Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Tapi yang anak murid kepada Sibawai ialah Al-Akhfash saja. Sebab tu kalau dalam sejarah nahwu, kalau sebut siapa Akhfash, dia merujuk kepada Sa'id ibn Mas'adah tadi. Yang menanyakan 100 soalan. Okey, jawab. Okey. Lepas tu buku Alkitab tu dia tinggal, dia bagi kepada Al-Kisai. So lepas tu ulama Kisai Farrah ni dia kaji pula Alkitab tu. Jadi ulama Kufah ni dia kaji pula Alkitab tu. Jadi dia tengok sini dah, walaupun Sibawai tu kita kata dia kalah lah dalam perdebatan yang kita kata tidak adil lah bagi dia, sebab ada unsur-unsur lain. Okay. Ulama tak ada salah dah. Kisai, Farrah apa semua tu dia ulama, dia berdebat lah. Bahkan Kisai tu adalah salah seorang qari dia qiraah tu kan. Mana mereka ni orang-orang yang masya-Allah tu ulama. Cumanya faktor-faktor lain tu yang mempengaruhi. Jadi walaupun Sibawai ni kalah, kita kata kalah dah kan. Okey, ilmu dia tu dengan peranan anak murid dia. Ilmu dia tu dengan sebab anak murid tu, dia bawa kitab tu, dia balik semula ke Kufah. Dia tanya 100 soalan, lepas tu dia bagi kitab tu. Dan kitab tu lah ulama-ulama Kufah pula lepas tu kaji warisi daripada ulama tu. Ulama ni akhirnya berkembang ilmu Sibawai. Berkembang ilmu Sibawai. Masya-Allah. Bila kita baca tu kita akan tengoklah. Itulah yang saya sebut tadi, bila kita belajar sejarah hidup mereka ni, kita akan dapat satu kita kata, kalau kita hayatilah, kita akan dapatlah satu pengajaran dah di sebalik kisah mereka tu lah. Okey. Okey. Sikit lagi tadi tabaqat kufiyin, tadi saya sebut Kisai, lepas tu Farrah, lepas tu last kali Tha'lab. Pernah dengar ada nama Tha'lab? Okey, Tha'lab ni kalau terjemah dia Musang lah dah. Waktu terjemahan ni dia tapi gelaran dia tu Tha'lab. Okey. Baik, panjang saya nak cerita situ. Tak apalah. Okey, saya dah cerita panjang tu, tak apalah, harap pelajar. Okey, bolehlah buat catatan. Okey. Tu Ustaz Zaki ada sebut situ. Okey.
kuntu ahsibu annal aqraba ashaddu las'atan minaz zumburi fa idza huwa hiya fa idza huwa iyyaha. Kan? Fakana jawabuhu sibawai, fakana jawabu sibawai dah. Okey, anqal fa idza huwa hiya. Tetapi Al-Kisai dia kata dua-dua boleh. Maknanya fa idza huwa hiya dengan fa idza huwa iyyaha. Kenapa dia jadi gini, macam dua-dua boleh dan sebagainya? Sebab saya sebut dah tadi yang mazhab Basri ni dia punya mazhab yang terbina atas asas-asas yang dia macam dia ketat sikit lah, dia ketat. Tapi kalau Kufi ni, kalau Kufi dia linear sikit. Sebab itulah kalau kita tengok pandangan Majma' Lughawi dah. Baca Majma' ke baca Mujamma'? Majma' dah. Majma' Lughawi sekarang ni banyak di negara-negara Arab, banyak Majma' Lughawi. Antaranya yang masyhur di Qahirah. Kalau kita tengok, dan saya pernah masa saya mengajar subjek tarikh Nahwu ni, dan saya rasa belajar bas kali yang batch dulu pun mungkin masih ingat. Saya pernah pergi ke library dan saya tunjukkan bukti lah. Saya jumpa satu buku yang menakalkan, buku yang menghimpunkan keputusan jawatan kuasa Majma' Lughawi. Majma' Lughawi ni macam DBP lah, DBP. Okey. Dia ulama-ulama sana apabila marinya istilah-istilah baru, dia tidak boleh senang-senang je dia nak kata okey yang ni kita baca gini, yang ni kita wazan dia gini. Dia tak boleh gitu. Dia mesti kena bersandarkan kepada kaedah-kaedah, prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu nahwu yang dibangunkan oleh sekolah-sekolah ni. Sama ada Basrah ataupun Kufah. So kesimpulan dia adalah kebanyakan daripada keputusan jawatan kuasa tu terhadap kita kata perkataan baru ke, istilah baru ke, benda hak baru tu, hak yang moden tu, yang semasa tu, banyak dia ambil iktimad atas kaedah mazhab mana, sekolah mana, Kufah. Kebanyakan dia. Boleh ada satu kes tu saya tengok, katakanlah ginilah, saya pun tak ingat secara exactly berapa dia punya bilangan dia. Katakanlah kalau 10 kan. Okey, 7 tu pakai kaedah Kufah, 3 je pakai yang Basrah. Macam tu gitulah lebih kurang. Menunjukkan yang tu kita kata jasa mazhab Kufah lah. Untuk zaman ni bagaimana dia dengan linear, kita kata dia linear dia ringan sikit, tapi itulah dia diterima, dia muktamad dalam bahasa kan. Tapi sebab itulah sekarang ni kita boleh buat macam-macam istilah ikut kaedah bahasa, kadang-kadang tu kita beriktimad di atas pandangan Kufi. Okey, baik. Ada satu lagi yang saya nak sebut. Okey, benda ni cerita habis dah. Tak apalah, malam ni kita tengok kalau sempat baca beberapa tu kita baca, tak apa. Okey. Saya ada buku yang saya nak rujuk. Okey, buku ni dah. Okey. Rasa masing-masing belilah. Rasa baru ni belum nak promosi sahabat saya ni, Ustaz Ashraf Fizrul. Ilmu Nahwu, huraian matan al-Ajurrumiyah. Masya-Allah. Ustaz Ashraf Fizrul tulis buku ni tahu tak bila? Tahun 2013 lagi ni. 7 tahun yang lepas. Masya-Allah. Okey. Saya memang setuju dengan pandangan Ustaz Ashraf Fizrul ni. Okey, tapi kalau orang lain tak setuju, terserah masing-masing lah atas pengajian masing-masing. Tapi bila saya baca dan bila saya berbincanglah dengan Ustaz Ashraf Fizrul, saya rasa macam okey, pandangan dia ni insya-Allah bolehlah kalau nak pegang dah. Apa dia ni? Terjemahan masdar. Perasan tak? Okey, daripada awal lagi saya tak terjemah masdar tadi. Saya sebut je al-masadir. Kita baca al-masadir, masdar. Saya sebut masdar atas semua orang tahu kan? Semua orang yang belajar bahasa Arab dia tahu masdar tu apa kan? Cumanya bila kita nak menterjemah masdar tu ke dalam bahasa Melayu, kita nak terjemah apa? So salah satu rujukan yang kita boleh ambil dalam buku ni di muka surat 302 kan? Okey, 302. Okey, saya baca dah. Okey. Sebelum ni, bahkan even saya sendiri pun, sebelum saya jumpa pandangan Ustaz Ashraf Fizrul pun, saya guna terjemahan yang saya terima sebelum ni lah. Daripada sumber sebelum ni, daripada ustaz-ustaz kita terjemah. Apa dia terjemahan dia masyhur bila saya kata masdar? Kata nama terbitan. Kata nama terbitan. Tapi Ustaz Ashraf Fizrul mencadangkan kata nama perbuatan. Kata nama perbuatan. Okey.
Dia kata al-masdar, masdar ialah kata nama perbuatan. Setiap fi'il dalam bahasa Arab pada dasarnya mempunyai kata nama perbuatan yang dikenali dengan nama masdar. Okey. Antara kesilapan yang sering dilakukan ialah menganggap masdar sebagai kata terbitan. Kata terbitan yang mempunyai awalan, yang mempunyai imbuhan, awalan, sisipan dan akhiran. Perkara ini bukanlah begitu, dia kata. Masdar bukan sentiasa boleh disamakan dengan kata terbitan. Bukan sentiasa boleh disamakan. Maknanya, okey, contoh ginilah. Okey. Ustaz Asyafizul buat mari contoh. Okey. Dalam bahasa Melayu kita ambil dalam bahasa Melayu. Lepas tu saya baca bahasa Arab. Okey. Lepas tu saya buat mari contoh saya sendiri. Okey, bandingkan contoh lain lah. Okey. Tengok contoh Ustaz Asyafizul. Berjumpa dengannya adalah satu perkara mustahil. Bahasa Melayu. Berjumpa dengannya adalah satu perkara mustahil. Baik, dalam bahasa Arab, al-liqa'u ma'ahu amrun mustahil. Al-liqa'. Baik, kita tahu al-liqa' tu adalah masdar. Tapi kita terjemah dengan berjumpa. Kat depan dia tu ada ber. Bila ada ber gitu, ada mem ke. Contoh ni, kalau contoh saya nak sebut ni adalah membaca. Kita kata membaca amalan mulia. Kita semua tahu membaca tu adalah masdar kan. Dalam bahasa Arab kita akan sebut al-qiraah kan. Kita terjemah dia membaca. Mem tu, mem. Biasa kan kalau mem tu dia verb kan. Betul tak? Kalau berjumpa, ber tu dia verb, perbuatan. Atas dasar itulah Ustaz Asyafizul bagi terjemahan dia kata nama perbuatan. Baik. Kalau perjumpaan, perjumpaan kata ada imbuhan dah. Awalan dia dengan akhiran tu terbitan lah kan. So boleh lah juga. Termasuk juga lah masdar tu. So masdar ni salah dia gabung dua tu lah. Kataan membaca, berjumpa tu yang ada mem dengan the ber. Lepas tu yang biasa kita tahu tu lah yang ada awalan. Contoh perjumpaan, giliran, pembacaan dan sebagainya. Ala kulli hal, saya ni bukanlah orang dalam bidang bahasa Melayu dah. Rujuk pun adalah orang bidang bahasa Melayu. Cumanya apabila saya baca yang Ustaz Asyafizul terjemahkan ini dan melalui discussion saya dengan dia lah suatu ketika dahulu. Jadi saya kata macam lebih sesuai kita terjemah dengan kata nama perbuatan. Ala kulli hal, yang ni adalah terjemahan. Kita rujuk balik kepada bahasa Melayu lah. Ada tak terjemahan kata nama perbuatan tu? Tu rujuk kepada pesara-pesara pakar-pakar bahasa Melayu lah. At least ala kulli hal saya dah pun lontar satu idea lah terjemahan, dan sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan, pelajar-pelajar boleh explore lagi lah mana yang lebih sesuai lah. Okey, boleh? Baik. Kita perhati hal yang ada di skrin ni. Okey, kalau sempat kita masuk kepada binaan yang pertama. Okey. Pandangan Dr. Abdul Ar-Rajhi, dia kata waqtilafat al-madrasataini. Khilaf-khilaf di antara dua sekolah tadi yang berkaitan hak mana asal, hak mana furu' tu, dia kata tattakhidhu huna ashkalan ghairu lughawiyah. Sini dia membentuk satu perbincangan yang bukan bahasa lah. Dan satu bentuk yang bukan bahasa. Wa min thamma ni unakan. Okey, dan di sana dia kata fala ahammiyah laha. Tak ada penting apalah, maknanya kalau kita nak ignore pun tak apalah. Okey, fi darsil lughawi, dalam pengajian linguistik contohnya, dalam pengajian bahasa bi'ammah secara umum, wa fi darsi tatbiki, dan juga dalam dars tatbiki secara praktikal. Tatbik kan ni kan tatbik sarfi kan. Dia lebih kepada kita nak guna. Itu lebih pada kita nak guna bahasa tu. Jadi dalam konteks tu dia kata nak pergi detail pasal khilaf tu, apa ilah dia, apa semua tu, dia kata macam tak penting lah, tak perlu lah. Tapi kalau kita nak kaji tak apa, kalau kita ni sebagai orang kita kata pengkaji bahasa, orang takhasus, tak apalah. Tapi untuk tatbik dia tetap payah ala wajhil khusus, secara khususnya Okey.
Baik, wal masdar ni beza di antara masdar dengan fi'il. Kita semua tahu, okey, wal masdar yakhtalifu 'anil fi'li fi annahu ismun. Masdar ni dia berbeza dengan fi'il daripada sudut apa? Sudut dia tu isim. Bila dia isim dia beza dah dengan fi'il. Macam laki dengan puan lah kita kata dah. Bezalah. Ni isim, ni fi'il, beza. Okey. Waktu hak beza dia. Kenapa? Beza dia apa? Okey, ni isim, ni fi'il, bezalah. Wa yattafiq ma'al fi'li, tetapi dia samalah. Dia sama bersama dengan fi'il, dia sama dengan fi'il fi annahu dari sudut apa? Yadullu ala hadas. Dia menunjukkan kepada perbuatan. Okey, contoh kita kata al-qira'ah, membaca tadi. Ada perbuatan membaca. Yaqra', ada perbuatan membaca. Tapi al-qira'ah isim, yaqra' tu fi'il. Okey. Lepas tu lagi dia kata ghaira anna, akan tetapi fi'il ni dia yadullu 'alal hadath. Dia menunjukkan kepada perbuatan bil idafati ila dalalatihi 'ala zaman. Maknanya di samping dia menunjukkan kepada perbuatan, dia juga menunjukkan kepada masa. Maknanya bila kita kata al-qira'ah, dia tak ada masa, dia ada perbuatan dia ada hadath dia ada perbuatan membaca. Okay, membaca. Tapi kalau kita kata yaqra'u, dia membaca plus apa? Plus waktu membaca. Waktu dilakukan perbuatan membaca tu. Sedang ke ataupun sikit lagi ke. Kalau qara'a telah membaca. Jadi saya rasa benda ni basic yang semua orang tahu. Tak payah detail sangatlah. Okey, wallazi yahummuna. Okey, baru nak sapa pada hak penting ni. Dia panjang syarah dia. 10.24 dah. 6 minit lagi nak habis baru sapa wallazi yahummuna. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Kita habis hari ni minggu depan insya-Allah. Panjang umur kita sambung lagi. Okey. Wallazi yahummuna huna huwa. Yang penting bagi kita di sini ialah kaifiyatu siyaghatil masdari. Macam mana kita nak bentuk masdar tu. Okey, situ kan nak baca hamma yahummu. Okey, situ dia kadang saya dapati ada dua cara baca dia. Okey. Satu dia hamma yahummu, satu lagi ahamma yuhimmu. Tapi kalau saya akan baca hamma yahummu. Boleh cek balik lah. Luqman boleh cek balik tolong dah. Okey, apa beza hamma yahummu dengan ahamma yuhimmu? Saya biasa baca lah. Saya biasa baca ya hamma yahummu tu cukup dah. Kita kan biasa kita tulis surat kan. Dalam bahasa Melayu tulis kepada sesiapa yang berkenaan kan. Kepada sesiapa yang berkenaan. Dalam bahasa Arab itu tulis apa? Allazi yahummuhul amru. Allazi yahummuhul amru. Tapi ada orang baca allazi yuhimmuhul amru. Mana sebetul wallahu alam, terus check lah siapa-siapa. Okey, sambil-sambil. Tapi saya ni saya baca yang saya biasa. Agak saya biasa tu tak salah. Okey, wallazi yahummuna huna huwa kaifiyatu siyaghatil masdar. Okey, kita ambil lah okey ada 4 minit Okey, kita nak bentukkan ni. Okey, saya pergi sini. Okey, ni. Nampak Masdar at-thulathi. Okey. Okey, tengok. Masdar at-thulathi. Sekarang ni nombor 1, pembahagian yang pertama ialah macam mana kita nak bentuk masdar at-thulathi. Okey, 3 huruf Baik. Masdar at-thulathi ghairu qiyasiyyin. Masdar sulasi ni dia bukan qiyasi. Bukan qiyasi ni apa? Maknanya dia sama'i. Okey. Hak qiyasi ni biasa kan macam mana? Hak yang dia memang dia ikut kaedah. Contoh, kalau yang rubai mujarrad. Ataupun rubai mazid. Tak kisahlah mana-mana rubai. Cuba ambil satu. Okey, akrama, af'ala. Mana-mana fi'il yang mari atas wazan af'ala, maka masdar dia akan jadi automatik akan jadi if'alan. Boleh jadi dah hak lain, tak boleh. Kecuali ada illah sikit-sikit tu tak apalah. Sebab ada huruf illah tu ada berubah sikit-sikit, tapi dia punya masdar dia, wazan dia adalah if'alan. Okey, hak tu qiyasi tu. Qiyas. Dia memang tetap gitu dah. Lawan dia adalah sama'i. Jadi masdar sulasi adalah
ghair qiyasi ay annahu la tahkumuhu qa'idatun 'ammatun wa innamal aghlabu fihi as-sama'u. Apa maksud ghairu qiyasi ni? Iaitu dia tidak ditentukan oleh satu kaedah yang umum. Satu kaedah yang umum ni adalah satu kaedah yang boleh pakai pada semua. Contohnya af'ala yuf'ilu if'ala. Itu satu kaedah yang umum. Marilah mana-mana fi'il atas wazan af'ala, maka masdar dia akan jadi atas wazan if'alan tadi. Itu kaedah ammah yang tahkumuhu. Tapi ghairu qiyas ini tidak. Faham tak? Okey. Wa innamal aghlab, hak yang biasa ni adalah fihi as-sama'u. Baca as-sama' dah, sin tu bagi atas jangan baca as-sima'. As-sama'u dah. Macam juga zahaba yazhabu zahaban az-zahabu okey, bukan az-zihabu dah. Kau boleh baca az-zihabu, wallahu a'lam. Biasa ustaz baca, ustaz daripada dulu ustaz akan baca as-sama'u dengan az-zahabu daripada ustaz ngaji dulu lagi. Ustaz dengar daripada tu dulu ustaz lah. Okey, di sana ada as-sima' ke az-zihab, wallahu a'lam. Okey, tu cek semua dalam kamu. Ghaira annal ulama, ni ulama dah. Ulama ni walaupun dia kata yang ghairu qiyasi, al-aghlab dia adalah as-sama'. Okey, ghaira annal ulama, ulama ni hawalu an yad'u ba'd ad-dawabiti. Mereka cuba untuk meletakkan beberapa dawabit. Ba'd ad-dawabiti, beberapa dawabit. Dawabit ni apa dia? Kriteria lah, kriteria. Okey. Allati tantabiku, yang boleh terpakai di atas fasail muayyanah, grup-grup yang tertentu. Fasail muayyanah ni, fasail jamak fasilah dah, fasilah muayyanah. Kita kata majmu'ah muayyanah lah minal af'ali thulathiyah. Kalaulah grup ni dia trend yang sama, mari dia ada satu benda yang dia bersyarikat padanya, maknanya dia kongsilah trend yang sama. Ulama kata okey, kalau passing lagu ni dia passing trend dia sama, jenis dia sama, menunjukkan kepada perkara yang sama, maka dia masdar dia akan jadi lagu ni. Tapi bukan semua juga, ada juga, tapi kebanyakannya al-aghlab dia macam gitulah. Dah. Okey, faqalu, maka mereka berkata, okey, ada seminit lagi. Okey, mula-mula sekali tu baca apa dah ada seminit dulu dah. Okey, kita ambil dulu dah ni. Okey, kita ambil ni. Okey, aghlabul af'al ats-tsulatsiyah ad-dallah ala hirfatin yakunu masdaruha ala wazni fi'ala. Okey. Kebanyakan fi'il sulasi dia guna aghlab dia guna aghlab sebab benda ni bukanlah exactly mesti dia aghlab. Aghlabul af'al ats-tsulatsiyah, majoriti lah, kebanyakan fi'il sulasi ad-dallah ala hirfah, yang menunjukkan di atas hirfah. Hirfah ni apa? Hirfah ni boleh mari dengan makna kerja, tugasan, profesional, bidang profesional dia, bidang pekerjaan dia, tu hirfah. Contohnya orang ni mengajar bersyarat, tu hirfah. Orang ni jahit, hirfah. Orang ni bertukang, hirfah. Orang ni ngecat, hirfah. Orang ni berkebun, tu maksud benda-benda yang orang ni jahit, menenun apa semua tu hirfah belaka, tu menanam dan sebagainya. Baik, jadi masdar dia untuk mana-mana fi'il yang makna dia tu menunjukkan kepada hirfah, maka masdar dia tu dia akan mari atas wazan fi'alah. Cuba kita ambil dulu. Okey, falaha. Kita semua tahu kan falah lah, daripada sekolah lagi. Okey, antara pekerjaan yang kita diajar untuk kita hafal mana? Okey, falah. Abi fallahun. Ayah saya seorang petani. Walaupun dia ayah saya kerja cabak pun tapi buat contoh, abi fallahun. Ayah saya seorang petani. Falah tu, petani tu, orang kan yang bekerja tu, dia mari daripada fi'il dia adalah falaha. Falaha ni kalau kita tengok kamus, maksud dia syaqqa. Sebab petani ni dia berkebun dan dia bermain dengan apa? Dengan tanah. Lepas tu dia bermain dengan tanah dah. So dia kena dia nak berkebun, dia nak tanam biji benih, dia nak apa tu, dia kena apa? Dia kena pecah tanah tu. Dia kena cakur tanah tu dah. Kena pecah. Jadi apa ni? Kerja buat dia tu, pecah tanah, lepas tu dia tanam, lepas tu naik
ada tumbuhan tanaman dan sebagainya, maka marilah perkataan Allah petani. So falaha tu dia pecah tu. So oleh kerana falaha tu dia merujuk kepada hija dia tu, maka masdar dia adalah filaha. Filaha. Okey. Tajara yatjuru tu bukan nun dah, tak dah. Okey, jadi tijarah. Ada tijarah, niaga, bisnes. Zara'a yazra'u, jadi zira'ah semua tahu dah, zara'ah dah, menanam dah. Okey, hija tu. Muzara', muzara' penanam dah. Muzara'. Okey, ataupun zara'. Okey, zira'ah. Haka tu menenun tak? Tenun. Haka, hiyaka, haka yahuku, hiyaka. Okey. Yang akhir tu apa dia? Cuba boleh teka. Siapa dia boleh teka yang akhir tu? Penutup akhir tu, siapa boleh teka? Nak baca ke mana tu? Benda ni dalam kamus ada makna dia, lepas tu dia telah berubah menjadi makna moden sekarang ni. Apa dia? Kita tutup dengan ni. Siapa dia boleh teka? Sudah 33 dah. Dan dia ada perkataan safir. 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 Apa dia safir? Safir sifarah. Apa? Sifaratu Malaysia fil Urdun. Masya Allah. Apa dia? Sifarah. Duta. Kedutaan. Safir duta. So safara ni, yasfuru ni, sifaratan ni adalah hija duta. Benda hija duta ni. Sifarah ni, safir duta kan. Sifarah tu kedutaan lah. Kerja kedutaan. Kita tengok dalam kamu. Okey, safara ni adalah satu perbuatan dia islah. Dia islah. Dia jadi sebagai pengantara lah. Dia nak mengislahkan di antara dua pihak. Jadi penghubung, pengantara. So sekarang ni dia jadi satu hija diplomasi. Hirfah diplomasi, amal diplomasi. Maka dia mari perkataan safir, duta. Tapi dia merujuk kepada hija. Dalam kamus dia safarah. So masdar dia jadi sifarah. Okey. Boleh, okeylah malam ni lebih lagi 4 minit. Okey. Itu kita berhenti setakat ni, insya-Allah minggu depan kalau tak ada apa-apa halangan, insya-Allah kita sambung lagi, dan harap benda yang Ustaz cerita tadi pasal cerita-cerita panjang tadi hampir kat sejam dah. Harap pelajar-pelajar boleh ingatlah, dan boleh dapat sesuatu lah daripada ni. Okey, kita berhenti setakat ni. Mana yang Ustaz tersalah dan sebagainya, minta maaf banyaklah. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'as salamah.